Kamu banyak dosa, Allah janji akan ampunkan. Kamu kurang harta, Allah janji akan lipat gandakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, dan sedekah melenyapkan kesalahan, yakni dosa sebagaimana air memadamkan api. Ayo berinfak dan berwakaf dengan ikhlas pada jalan Allah untuk dana pembinaan Masjid Al-Islahiyah Kuang yang baru. Nescaya Allah akan ampunkan kamu dan rezeki kamu akan dilipat kali ganda. Apabila siap kelak, Masjid Al-Islahiyah Kuang yang baru akan memuatkan hampir 2,000 jemaah dalam satu masa, sekaligus menjadi pusat beribadah dan berjemaah untuk penduduk di kawasan Kuang dan sekitarnya. Ia juga akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, termasuklah Dewan Solat berhawa dingin yang selesa untuk para jemaah beribadah, Dewan Kuliah, Dewan Serbaguna, bilik jenazah, bilik mesyuarat, pejabat serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan muslimin dan muslimat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang manusia Islam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, melainkan 3 perkara, iaitu sedekah yang berterusan, ilmu pengetahuan yang dapat memberi faedah kepada dirinya atau kepada orang lain, dan anak yang soleh yang soleha yang beramal baik dan sentiasa mendoakan kepadanya. Berinfaklah untuk Masjid Al-Islahiyah sekarang. Berinfaklah juga untuk ibu bapa dan orang tersayang yang telah pergi meninggalkan kita. Selagi mana ada manusia yang bersujud, beribadah dan beramal di dalam masjid ini, insya-Allah pahala yang menduru-duru akan mengalir kepada kamu, juga untuk mereka dari sekarang hingga ke hari akhirat kelak. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan semuanya menjadi kenyataan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pagi ini kita akan berkongsi berkenaan dengan kelebihan infak semasa pandemik ini. Tak lain tak bukan, kita nak bersama dengan Duta Masjid Al-Islahiyah. Tentunya yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Farah? Sihat? Baik, alhamdulillah sihat walafiat seadanya Ustaz. Baiklah Ustaz, ramai yang nak tahu ni sebab ramai yang pun dah berinfak sebelum ini, nak tahu statusnya bagaimana dan apakah yang membuatkan ia dibina semula dan status dananya setakat ini terkumpul dah berapa banyak dah Ustaz? Boleh kongsikan tak? Baik, terima kasih Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Apa khabar para penonton TV Al-Hijrah yang dirahmati Allah sekalian? Sekali lagi bersama dengan saya Ustaz Haryanto Rizal Rahman dan disebut situ Duta Masjid Al-Islahiyah, tapi sebenarnya saya bukan sekadar sebagai duta, tetapi untuk memanjangkan Farah dan sebagai tanggungjawab kita sebagai anak karya sendiri untuk nak memastikan pembinaan semula Masjid Al-Islahiyah yang umurnya lebih lama daripada saya Farah daripada Ustaz lama dah. Ustaz rasa berapa puluh tahun, 60 tahun rasanya lebih usia masjid ni. Apapun Farah, sebelum kita nak bercerita tentang masjid ni dan perkembangannya, Ustaz nak tarik sikit perhatian penonton semualah. Tuan-tuan ni, dalam keadaan kita pandemik ini banyak soalan-soalan yang ditanyakan. Dia kata, Ustaz, macam mana orang nak menyumbang pada masa sekarang ni, orang pun susah. Tapi bila saya perhati ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim
wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Astagfirullahalazim. Para dan para penonton semua, saya tertarik kepada apa yang dihurai oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir. Dia kata apa? Pertama, ayat Allah SWT ini nak beritahu tentang orang yang menginfakkan harta mereka ni tak kira masa, para. Masa siang ke, masa malam ke, terang-terangan ke, sembunyi-sembunyi ke, ya, dalam keadaan dia perlu ke atau dia tidak perlu, dalam keadaan dia susah ke, dalam keadaan dia senang. Satu benda yang Allah jamin, falahum ajruhum inda rabbihim. Ganjaran di sisi Tuhan, itu jelas. Tetapi ada satu yang Allah letak di ujung tu, Farah. Wala khaufun alaihim. Mereka tidak ada rasa ketakutan. Sebab itu Dr. Wahbah Zuhaili disebut dalam tafsir ini, dia kata apa? Ketakutan ini ketika nanti saat kedahsyatan hari kiamat, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada ketakutan. Dan ada satu di ujung tu, Farah. Allah sebut lagi, wala hum yahzanun. Mereka tidak bersedih. Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir ini, dia kata mereka tidak bersedih walaupun mereka dah meninggal dunia, mereka meninggalkan keturunan-keturunan anak pinak mereka, dan mereka tidak akan merasa sedih dengan apa yang mereka tinggalkan tu. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maklum saja, para, ya, dalam keadaan sekarang ni penuh kerisauan dengan orang dia panggil kesikitan harta. Maknanya orang kalau bekerja pun cukup-cukup saja. Ya. Orang tak macam dulu, Farah. Orang boleh dapat lebih, dapat banyak, kan. Tetapi sekarang ini kadang-kadang kita rasa, ya Allah, aku kalau nak infakkan nanti macam mana pula kemudian. Tapi Allah dah sebut dalam ayat ni, Farah. Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, dia kata apa? Wala hum yahzanun. Nanti mereka tidak ada apa-apa ketakutan. Tidak ada apa-apa kesedihan, kekhawatiran kepada anak-anak keturunan mereka setelah mereka meninggal dunia. Itu janji Allah Ta'ala. Sebab itu, para, di awal ni sikit usah nak ingatkan dan kongsikan dengan para penonton TV Al-Hijrah kita. Kita bersedekah ni, para. Ya, kita keluarkan harta. Tetapi kita orang Islam, kita tahu selain daripada kita keluarkan harta kita ni untuk kita sumbang, infak, pada masa yang sama ada sesuatu yang Allah bagi pada sudut yang lain. Masya Allah. Maknanya harta kita keluar, tapi sudut yang lain, Allah hilangkan ketakutan kita, Allah hilangkan kesedihan kita, kegelisahan kita, kegusaran. Maknanya apa? Kalau Farah kata, bagaimana kita pada musim pandemik ni, kita nak menyumbang, nak menginfak, Ustaz kata, inilah waktu dan sesuainya sebagai salah satu penyelesaian. Farah, kerja kena buat. Kerja kena buat, cari kerja, memang kena usaha, kerana ini zaman susah, kita kata. Tetapi satu sudut yang lain kita jangan tinggalkan. Usaha kita ni dia tidak menjamin apa-apa, Farah. Tidak menjamin. Kenapa? Semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh buat macam-macam, tapi kalau Allah tak berkehendak, tak jadi. Sebab itu bila kita buat hari ini, kita berusaha, tapi pada masa yang sama kita tidak tinggal tips yang Allah sendiri bagi ni, Farah. Memang. Maknanya kita hari ni dalam kesusahan ni, rupa-rupanya ada ruang-ruang yang Allah ajar kita. Kalau kita tak pakai panduan ni, Farah, kita nak pakai panduan mana? Ini panduan Allah Ta'ala. Dan kalau selalu, Farah sendiri pun walaupun jadi pengacara ada side job. Jadi tak risau sangat. Kan, tak risau sangat. Walaupun sebenarnya ketika tu lagi banyak lagi tersedekah sebab banyak dapat. Tapi sekarang ni banyak orang tak ada side job. Even orang kerja government pun, Farah, orang tak ada side job. Sebab apa? Kadang-kadang dia nak tambah income. So hari ni Allah Ta'ala bagi tahu, engkau mungkin tak boleh tambah income, tapi ada ruang untuk engkau hilangkan kegelisahan. Ada ruang untuk engkau hilangkan ketakutan. Apa dia? Maka yunfiquna amwalahum, kata Allah Ta'ala, bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Beri harta engkau. Jadi sumbang. Hari ini kita di Masjid Al-Islahiyah, selain daripada kami memang untuk nak membina masjid, Farah, tetapi ini platform juga sebagai umat Islam. Bukan untuk Ustaz, Farah. Tak ada, tak masuk poket Ustaz. Tak beri. Anjutan kuasa punya poket pun tak masuk. Tetapi masuk ke dalam tabung masjid yang mana untuk pembinaan masjid, tetapi di samping itu Allah janji dah, Allah akan hilangkan kegusaran, ketakutan dan juga kesedihan kau. Jadi alhamdulillah
sampai hari ini tabung kita menderu-deru masuk, Farah. Alhamdulillah. Satu sudut, Farah, yang Ustaz nak concludekan ialah bermakna penonton-penonton kita yakin dan percaya bahawa masjid yang kita sedang nak bangunkan semula ini, mereka yakin bahawa sumbangan mereka itu tidak sia-sia, ataupun mereka yakin bahawa mereka akan dapat manfaat daripada sumbangan tu. Bukan manfaat yang Allah janji saja, tetapi manfaat dengan sumbangan tadi, masjid tu dibina dan masjid tu berfungsi sebagai institusi dalam masyarakat, Farah. Itu yang Ustaz boleh conclude, Farah. Sebab apa? Kita tengok banyak tempat-tempat yang buat sumbangan, infak dan sebagainya. Tapi kadang-kadang banyak juga keraguan-keraguan orang. Maklum sajalah zaman-zaman sekarang ni, Farah, zaman dia panggil tanpa batas. Apa nama dia panggil borderless. Cakap betul sikit. Jadi kadang-kadang orang tidak ada keyakinan itu. Tapi saya kata, silakan tuan-tuan. Nombor tertera di kaca TV tuan-tuan, pilihlah mana-mana bank yang ada. Yang penting masuk ke situ, insya-Allah. Saya percaya, tuan-tuan yakin, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan sumbangkan, apa yang tuan-tuan infakkan untuk masjid ini, saya berani sebut berbaloi, insya-Allah. Dan alhamdulillah, kebetulan minggu sudah, Farah, walaupun Selangor ni agak limited untuk solat Jumaat, Ustaz dapat untuk jadi khutbah minggu sudah, dan itu antara yang Ustaz sebutkan dalam khutbah Ustaz. Di akhir itu, doa kepada semua yang menyumbang. Ustaz sendiri baca tu. Dan ketika itu Ustaz ingat apa yang Ustaz cakapkan di TV Al-Hijrah ini, dan Ustaz cukup yakin dengan penyumbang-penyumbang yang telah pun menginfakkan, insya-Allah. Jutaan terima kasih Ustaz atas segala penjelasan. Mudah-mudahan sesempit mana pun hidup kita, insya-Allah kita terus memilih untuk berinfak, bersedekah kepada mereka yang memerlukan, terutamanya untuk memenuhi tabung Masjid Islahiyah ni, insya-Allah. Kita doakan semoga semuanya menjadi kenyataan, doa-doa kita dimakbulkan dan infak kita juga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz? Betul, Farah. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Duta Masjid Islahiyah yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal. InsyaAllah Ustaz, kami sentiasa doakan dari jauh. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah, Farah. Jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas segala pencerahan. InsyaAllah mudah-mudahan itulah dia kelebihan kita berinfak. Walaupun sempit, macam mana pun, jatuh miskin, macam mana pun, jangan sesekali lupa untuk kita bersedekah dan sama-sama kita berinfak kepada mereka yang memerlukan. Baiklah, kita akan labuhkan tirai Assalamualaikum edisi hari ini 28 Julai 2021 selepas ini dalam Assalamualaikum. Sesungguhnya Allah berjanji akan ampunkan dosa dan lipat gandakan rezeki orang Islam yang suka berinfak. Berinfaklah untuk pembinaan Masjid Al-Islahiyah Kuang yang baru supaya dosa kita diampunkan dan rezeki kita dilipat gandakan.